Ada yang kita terlibat dengan sukma di sini? Tak ada? Mungkin ada jadi pegawai teknikal ataupun penari sukma. Mana penari sukma? Ada datang tak? Tak ada datang hari ini? Oh ada. Oh ini adakah? Oh Isha ada ikut menari dengan Nick. Nick, Ana Jeffrey tu. Mana ada Jeffrey? Juga ada. Jadi ada yang di kalangan kita yang terlibat. Tepuk tangan untuk mereka. Dan kita lihat kebaikan Tuhan. Hari yang cukup baik diberikan malam tadi. Kan? Kalau hujan, memang spoil kan dengan bunga api dia, dengan mercun apa ni? Bunga api kah? Bunga api lah. Firework. Bunga api dia. Tapi Tuhan berikan hari yang cukup baik semalam. Biasa dia kalau petang-petang, malam-malam dia nak hujan. Tapi hujan diberikan pada pagi ini. Kan? Karena di pagi inilah tumbuh-tumbuhan perlukan hujan untuk dia mula bertunas dan membentuk, berbuah. Jadi Tuhan kita Tuhan yang baik. Katakan sebelah kita, Tuhan yang baik. Tuhan itu cukup manah. Amin. Haleluya. Jadi pagi ini saya akan bercakap tentang suatu yang tidak selalu disebut, okay, tapi saya akan sebutkan juga sebab kita rancang mungkin tak tahu pastor teruskan sesi yang berikutnya kerana untuk 4 minggu yang akan datang dia akan bercakap tentang kewangan dalam hal memberi. Okay? Jadi kita percaya Tuhan kita lah Tuhan yang memberi. Amin. Tuhan beri cuaca yang baik, hari yang baik, kesihatan yang baik untuk kita. Oleh itu kita dapat berada di sini. Amin. Dan pagi ini walaupun hujan, Tuhan hentikan hujan tu pukul 8, 8.30 dan hujan hentikan. So kita dapat pergi ke gereja tanpa bawa payung. Kan? Jadi Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Jadi saya bersyukur kerana di antara kita Tuhan cukup baik. Bagi saya sendiri Tuhan cukup baik. Waktu minggu lepas saya kata sakit batuk saya ni 95 kan. Sekarang mungkin dah 98. Sembuh. So mungkin ada 2% lagi lah. Tu saya bekal botol air. Kan? Ada 2% lagi masih lagi menggaru-garu dekat leher. Jadi saya percaya Tuhan itu cukup baik untuk semua kita. Amin. Okay. Jadi kita lihat pada buku Meleki 3 ayat 7 hingga 12. Okay, thank you. Nampak tak? Oh macam gelap Saya cuba untuk tampilkan background yang terang tapi tak juga terang. Okay, kita lihat buku Meleki 3 ayat 7 hingga 12. Jarang-jarang ini dikatakan ayat ni. Mari kita berdiri semua. Kita ingin membaca daripada ayat 7 hingga ayat 12. Ini sering diajarkan kepada kita sebagai pelajaran asas. Apabila kita masuk gereja, apabila kita jadi anggota, kita akan baca rujukan ini. Okay? Mari kita baca bersama daripada buku Meleki 3 ayat 7 hingga 12. Okay? Ayat yang ke-7. Kita sama baca, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan Allah semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan mengherdik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut
kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk setiap saudara-saudari kami yang telah hadir pada pagi ini, dan kami berdoa untuk firman Engkau Tuhan untuk menjadi satu yang cukup berguna untuk kehidupan kami untuk mencapai tujuan dan rancangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini kami serahkan semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi untuk makluman semua untuk Pastor Dennis dan Sister Mina, mereka ke SQ SQ Hope Sparrow Kuching di Jalan Dogan. Dan saudara kita Roland pula dan keluarganya di Hope Semeriang. Dan saya ada di sini bersama dengan anda semua. Amin. Kata dengan orang kiri kanan kita, saya gembira tengok anda di sini. Hatiku cukup lantang mendak nuan ngau aku ke pagi tu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Leban mesti sekedar agi ngkutung bak selimut. Pagi-pagi sejuk-sejuk ada yang tak mau dapat bangun. Tapi kita bersyukur dapat hadir bersama kita dengar firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Oleh itu pagi ini kita akan meneruskan siri baru. Tapi saya tak pasti akan teruskan untuk siri seterusnya. Tapi ini siri baru berkenaan dengan memberi dari hati. Memberi dari hati. Jadi ramai orang khawatir tentang wang, tentang duit. Karena rasa tak pernah cukup. Apa yang kita dapat tak pernah cukup rasa. Namun kita melayani Tuhan yang sentiasa mencukupkan kita. Amin. Tuhan yang mencukupkan kita. Yang tak cukup tu sebab kita minta lebih ataupun lebih daripada apa yang kita cukup. Dari itu yang kita rasa tak pernah cukup. Tapi Tuhan sebenarnya memberi kita yang berkecukupan untuk kita. Katakan orang sebelah kita, Tuhan beri kita cukup. Nanti kau ibaratnya Tuhan beri kita ngumbah ya, umbas ya. Tuhan sikit cukup beri kita ngumbas ya. Umbas untuk kita, kau ada lebih harinya. Jadi Tuhan memberi kita dengan cukup. Kalau lebih dari itu, maksudnya kita sendiri yang hendak. Jadi dia akan jadi kehendak, bukan keperluan kita. Jadi tidak mengira berapa saiz ataupun jumlah wang yang kita beri di depan ni, ataupun persepuluhan, persembahan syukur, persembahan khusus yang disebut firman Tuhan tadi, dia melihat keadaan hati kita. Amin. Katakan orang sebelah kita, Tuhan melihat hati anda. Okey. Jadi saya ingin ingatkan kembali, Pastor Moses pernah hadir di sini berkhotbah tentang seseorang yang mau dibaptiskan. Jadi seorang tu nak dibaptiskan seluruh supaya dia dibaptiskan di dalam air, diselam, supaya meninggalkan kehidupan lama dan memiliki kehidupan baru. Nak diselam, tapi apa yang dia tak mau diselam? Mesti ingat cerita tu? Dompet dia, dia boleh selam semua, tapi dompet aku jangan selam sekali, dia kata. Mungkin waktu tu dia terlupa dompet dia masih kesinian, waktu nak diselam dalam air. Ataupun dia kata bertambah lagi, handphone aku jangan selam. Handphone aku mahal. Jadi saudara, itu macam satu gambaran. Kita mau kehidupan kita baru, dibaptiskan sepenuh dalam Tuhan. Tapi ada perkara-perkara kewangan, handphone, ataupun perkara dalam hidup kita yang kita tidak mau Tuhan untuk ambil alih. Tuhan boleh ambil alih hidup saya, roh saya, jiwa saya. Tapi jangan ambil alih dompet saya, dia kata. Jangan ambil alih handphone saya. Kalau hari ini dikata dilarang membawa handphone, macam mana? Apakah reaksi kita untuk datang ke gereja? Mungkin tak ramai datang ke gereja, takut datang ke gereja. Tapi saudara, Tuhan sentiasa memenuhi keperluan kita. Amen. Handphone adalah satu keperluan, kan? Apabila merangkumi pendapatan kita, bisnes kita, jadi kita perlu handphone. Jadi itu tentang satu perumpamaan yang Pastor Moses. Pastor Dennis juga ada beli satu ilustrasi ya. Waktu di sini ke waktu kemah. Saya waktu di sini dia ada beri satu ilustrasi, kan, Pastor Dennis. Dia berikan satu ilustrasi bagaimana umat Tuhan dapat datang ke gereja
setiap minggu LG, dan kalau di hari Minggu mereka akan tersungkur menyembah Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya untuk memberi persepuluhan kepada gereja. Jadi sia-sia juga kan. Dia percaya dia akan menyembah Tuhan, tersungkur, menangis di depan Tuhan. Tapi dia tak percaya pun nak beri persepuluhan kepada rumah Tuhan. Firman Tuhan kata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Supaya ada persediaan makanan. Maksudnya rumah Tuhan perlu diberi supaya ada penyediaan untuk bayar elektrik kan. Nak bayar air kan. Nak bayar, kalau bangunan ni dah dibayar, cukai tanah, cukai bangunan, cukai. Jadi saudara, tidak ada yang percuma di dunia ini kan. Jadi saudara, di dalam ayat ni dia sebut tentang persepuluh. Maksudnya 10% saja pendapatan kita. Waktu itu umat Israel diminta untuk beri 10% saja pendapatan mereka. 90% mereka gunalah untuk mereka hidup. Tuhan cuma minta 10 saja. Kalau kita pendapatan kita 100, maksudnya 10% itu ialah berapa? 10 ringgit. Kalau pendapatan kita ialah 1,000, 10% itu ialah 100 ringgit. Sanggup tak bayar 100 ringgit? Jadi kita bayar mengikut one off. Kalau kamu terima one off. Pernah dengar one off? Okay, kalau kita monthly, kalau kita terima bulanan, kita bayar bulan. Jadi saudara, ini yang saya akan dedahkan. Okay, ini yang saya akan sebut. Jadi biarlah firman Tuhan berbicara. Amin. Haleluya. Jadi panggilan Tuhan untuk umat Israel pada buku Meleki ini ialah apabila Tuhan telah melantik Nabi Meleki ini untuk menubuat kepada umat Israel. Panggil umatku, dia kata, dia memanggil umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Dan umat Tuhan respon, bagaimanakah kami harus kembali, dia kata. Sebab itu Tuhan kata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Sebab itu umat Israel kata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan menjawab, persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Jadi itulah jawab Tuhan pada umat Israel pada itu. Jadi dia tentang persepuluhan dan persembahan syukur. Okay? Persembahan khusus, bukan ni persembahan syukur, persembahan khusus. So memberi kepada Tuhan, ini adalah yang akan kita sebut dalam 2-3 minggu akan datang. Ya, tentang kewangan. Dia adalah tentang kebebasan kewangan. Saya harap dia adalah satu kebebasan kewangan ataupun financial freedom. So firman Tuhan ini membawa kebebasan kewangan untuk kita. Okay? Dan kita akan mendengar tentang rawatan pencegahan. Wah, macam doktor pula. Rawatan pencegahan. Rawatan pencegahan untuk flu kewangan. Wah, tahu pernah flu, sesama kewangan? Sesama kewangan ni boleh disebut flu ataupun sesama keberhutangan. Pernah dengar tentang hutang? Jadi itulah, boleh jadi flu, boleh jadi sesama. Okay? Apabila kita kena keberhutangan ni. Ya? Tetapi apabila kita belajar dari Tuhan, kita terima firman Tuhan, Tuhan dah berjanji, dia kata, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit? Mencurahkan berkat kepadamu sebagai berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Dia yang buka tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Tadi Tuhan juga minta, tetapi Tuhan juga buka tingkap-tingkap langit. Amin. Haleluya. Apabila ada tingkap-tingkap langit terbuka, tu dia akan ada berkat. Amin. Katakan orang sebelah kita, Tuhan memberkati anda. Jangan bimbang.
Saya takut apabila makin lama saya sebut ni makin berkedut kening dia. Okay. Makin tua kalau berkedut jangan sukacita. Amin. Tuhan mau kita untuk memberi dengan sukacita. Firman Tuhan nanti kata, okay. Sukacita. Haleluya. Rujukan firman Tuhan kata, dia kata kamu telah menyimpang dan tidak memelihara walaupun kamu datang ke gereja, kita datang ke LG, kita datang setiap aktiviti gereja, tapi kalau kita masih tidak percaya untuk memberi persepuluhan, saya cakap ni kepada khususnya lah untuk kita yang sudah jadi anggota. Okay? Mungkin yang belum jadi anggota, mungkin kamu tidak pasti di manakah yang dipanggil rumah pembendaraan. Tapi apabila kamu dah jadi anggota gereja, ini Spero inilah rumah pembendaraan kamu. Inilah rumah pembendaraan kita di mana kita memberi persepuluhan kita di sini. Okay? Dan juga persembahan khusus kita. Okay. Jadi untuk yang belum jadi anggota, kamu masih perlu buat keputusan lah di manakah anda membawa persepuluhan anda. Okay? Jadi seperti saya kata, persepuluhan sangat cukup jelas. 10% daripada pendapatan anda. Pendapatan anda sama ada bulanan ataupun one off. Waktu saya student, okay, saya terima beasiswa one off. Kalau 2,000, maksudnya saya akan bagi 200 untuk persepuluhan. Kami diajar waktu itu apabila dah jadi anggota gereja. So saya bagi terus buat 200. Lepas tu baru saya fikir macam mana yang selebihnya untuk hidup dalam masa 6 bulan. Okay. Biasanya beasiswa ni diberi untuk 6 bulan kan. Jadi guna yang ada lah tu untuk hidup, selebihnya untuk hidup dalam 6 bulan, 7 bulan tu. Jadi demikian juga, maksudnya persepuluhan tidak terbatas pada yang bekerja, pada student juga. Kan student ada terima beasiswa, kadang-kadang mereka terima wang saku daripada ibu bapa. Jadi ini juga adalah persepuluhan yang Tuhan kata tu. Tapi saya kata rumah pembendaraan. Di manakah rumah pembendaraan kita nanti? Jadi apabila kita dah jadi anggota, rumah pembendaraan kita ada di mana kita jadi anggota gereja. Okay? So yang pertama di sini. So bagaimanakah kita boleh kembali? Bagaimana kita boleh kembali daripada menyimpang dan pelihara balik perkara yang telah kita tinggalkan, yaitu dengan memberi persepuluhan dan persembahan khusus kita. Beza persembahan persepuluhan dengan persembahan khusus ialah kalau persembahan persepuluhan ada per-10 kan, dan persembahan khusus ini lebih kepada persembahan dalam Ibrani dan menyebut tentang untuk meninggikan sesuatu. Jadi mungkin sumbangan untuk meninggikan sesuatu. Maksudnya dia mungkin persembahan misi, mungkin juga persembahan syukur, dan juga mungkin persembahan untuk membina bangunan gereja dan sebagainya. Itulah persembahan khusus. Berbeza dengan persembahan persepuluhan. Okay? Haleluya. Tengok. Dia nak beri persembahan syukur ke tidak? Dah gurau dah. Okay. Haleluya. Jadi saudara, so yang pertama, bagaimana kita boleh kembali daripada menyimpang dan pelihara balik perkara yang telah kita tinggalkan itu? Yang pertama, dengan memberi segalanya. Dengan memberi segalanya. Kamu telah menyimpang ketetapanku dan tidak peliharanya. Sekarang kembalilah kepadaku. Macam lagu pula. Kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Macam pernah dengar. Tapi dengan cara bagaimana kami harus kembali. Bolehkah manusia menipu Allah? Tapi kamu menipu aku. Tapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan cukup jelas, okay, tentang persepuluhan dan persembahan khusus ini. Di dalam Matius 23 ayat 23. Okay. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan Farisi, hai kamu yang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan, yang satu harus dilakukan dan lain jangan diabaikan. Itu saya kata, yang pertama itu ialah kita memberi segalanya. Amin.
Kalau kita memberi persepuluhan tapi tidak ada belas kasihan pun sama juga. Kita tidak memberi segalanya. Katakan orang sebelah, memberi segalanya. Amin. Bukan setakat yang sepuluhan saya kata. Tapi kalau juga memberi persepuluhan dia kata, tapi tidak memberi keadilan, belas kasihan, kesetiaan pun sama juga. Okay. Dalam Lukas 18:12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 10% dari segala penghasilanku. Inilah orang Farisi apabila ada berdoa, ada bangga dia kata. Berpuasa 2 kali seminggu, aku beri 10% dari segala penghasilanku. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan memberi anaknya untuk kita, supaya kita boleh penebusan dan keselamatan. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Amin. Katakan orang sebelah kita, Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Amin. So dalam Lukas 21, ada tak? Slide seterusnya. Oh tak ada. Okey, so boleh tambah. Lukas 21 ayat 1 sehingga 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya dan melihat seorang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia lihat juga seorang janda miskin masukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan yang memberikan seluruh nafkahnya. Ini janda miskin ini diberi daripada kekurangannya. Inilah yang saya kata, Tuhan melihat keadaan hati kita apabila kita memberi. Amin. Ini yang terbesar dia kata, bukan jumlah tapi keadaan hati. Amin. Katakan dari yang sebelah kita, Tuhan melihat hati anda. Haleluya. Walaupun kita tak dapat X-ray hati tapi Tuhan dapat X-ray dan tengok hati kita. Ya. Tuhan yang memberikan pendapatan pada kita. Ada orang berfikir, ini duit aku, gaji aku, suka hati aku lah. Ada orang fikir betul tu kan? Aku yang berjaya di Temuduga, aku yang paling pandai, jadi aku yang terpilih untuk Temuduga dan layak untuk pekerjaan ini dengan gaji ini. Jadi mengapa saya perlu beri balik kepada Tuhan ataupun orang lain? Jadi jangan lupa Tuhan yang beri kesihatan. Amin. Ini kesihatan yang kita tak boleh nak sediakan untuk diri sendiri. Amin. Kamu kata kamu boleh kuat, sehat, pergi gym setiap hari, lari 400 meter, 200 meter ataupun 5 km, 4 km setiap hari, cergas, sehat. Kamu tak tahu minggu depan apa akan terjadi pada kesihatan anda. Apabila ada hujan panas, okay, seperti penyakit COVID kita tidak pernah jangka kan, boleh merebak ke seluruh dunia. Dan kita tak pernah jangka pun rumah yang kita bina sangat megah, sangat kuat, sangat kukuh, boleh habis dalam 1 minit saja oleh tsunami. Pernah dengar tsunami? Jadi semua sumber itu dari Tuhan, kan? Jadi saudara, kita tak boleh kata rumah saya akan bina dengan kubu bata yang paling kuat. Tetapi akhirnya apabila tsunami datang, roboh juga akhirnya. Jadi saudara, berilah segalanya pada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan telah berikan segalanya untuk kita. Yaitu anaknya yang tunggal. Tunggal tu, seorang dia. Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan beri segalanya. Jadi marilah kita memberi juga segalanya. Haleluya. Jadi saudara, apabila saya sakit kaki, tak tahu kena gout gout ke apa. Mungkin gout lah sebab 2 hari ke 3 hari saya makan apa tu? Tubuh lah buluh tu. Rebong ke? Tubuh lah nyak. 3 hari. Mungkin sebab dekat rumah kampung tu ada tubuh, jadi lepas tu sedap makan 3 hari makan, lepas tu terus kena. Jadi saya suspek dah gout. Jadi gout kena 3 hari, 4 hari seperti orang cacat lah. Memang tak boleh pijak tanah. Tak boleh pijak tanah. Dia sangat tajam di tapak kaki ni.
Jadi saya perlu pakai tongkat. Jadi dan hari Minggu itu saya perlu berkhotbah. Jadi hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, 4 hari itu sakit. Saya berdoa, minta ubat painkiller semua. Dia kata ubat kau tak ada ubat, itu cuma painkiller kah? Jadi painkiller pun masih tak syukur hari kelima dah makin reda. Amin. Hari ke-6 pergi ke gereja, dapat naik tangga dan dapat berkhotbah. Saya syukur dan puji Tuhan. Amin. Haleluya, kerana Tuhan menyembuhkan. Apabila kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin. Lebih lagi apabila kita lakukan untuk Tuhan. Aduh, macam mana nak cari pengganti? Saya nak naik tangga pun saya tak pasti. Takkan saya nak bertongkat berkhotbah di sini. Okay. Jadi syukur hari Minggu tu dapat sembuh. Okay. Dan pada waktu tu juga adalah cuti sekolah. Cuti sekolah tu yang balik kampung makan tubuk tau. Kena. Lepas tu hari Isnin pergi sekolah, saya bersyukur dah sembuh, semakin sembuh. Tak perlu bertongkat untuk pergi ke sekolah. Jadi saya tak mahu jadi guru kesihatan yang tak sihat. Kalau saya jadi guru kesihatan yang tak sihat, jadi viral nanti. Kamu tahu tak guru kesihatan kita tak sihat? Dia kata dari banyak-banyak guru kesihatan di sekolah, kamu kenal siapa? Yang guru yang tak sihat tu. Jadi saya tak mahu macam tu lah. Takkan guru yang bertongkat tu lah. Jadi syukur disembuhkan. Lepas tu saya hati-hati tentang makanan ni. Hati-hati ya. Jangan terlebih makanan. Kerana Tuhan memberikan kita secukupnya. Amin. Jadi Tuhan beri kita dengan 100% dan Tuhan minta 10. Kembali kepadanya. Sebenarnya Tuhan kita tak perlu pun 10% tu. Kan? Tetapi Tuhan kita dah cukup kaya di surga kan. Dia cukup kaya. Tapi dia mau kepercayaan kita. Dia mau untuk uji iman kita. Mau tak kita beri 10% itu? Sanggup tak kita beri 10% itu kepada Tuhan? Okay? Sama ada one off ke seperti saya kata ataupun bulanan. Jadi seperti saya kata Pastor Moses, saya kata ada orang tu yang mau diselam, dibaptis, okay? Tetapi sanggup tak dia beri apa yang dalam dompet itu? 10% saja. Ya? Tuhan bagi peluang untuk kita guna 90% itu untuk kita koiban, kena kita hidup ke diri 90%. Tang 10% itu beri ke Tuhan. Di rumah pandai megah bisik kita berkira merik kan? Apabila sudah fathernya bersampai, lay leader bersampai ke rumah panjai, bisik pemeri. Di kangau pemeri. Ini kan kita di bandar, Sparrow. Ya. Kita perlu penyediaan elektrik, lampu. Kita perlu penyediaan air, air pipe. Kita perlu penyediaan untuk cukai-cukai, bayaran dan segalanya. Ya. Oleh itu, dari mana semua ini datang? Gereja kita, pengharapan, percaya, gereja harus bersandar pada Tuhan. Kan? Oleh itu, kita tidak mengharapkan SQ. Ada SQ? Gereja induk untuk memberi kepada kita. Ya? Diedarkan kepada Miri, Bintulu, Kapit, tidak. Gereja kita percaya visi falsafah ini. Iaitu gereja harus berdiri bersandar pada Tuhan. Amin. Inilah yang berlaku di gereja-gereja kita di Miri, Bintulu. Mereka tak terima pun dari Sparrow, tapi mereka bersandar pada Tuhan. Dan sampai sekarang kamu tak pernah pun tengok van Hope Pengharapan Sparrow. Tak ada, ada van tak? Ada bus tak? Tak ada. Karena kita percaya gereja ataupun LG itu harus bersandar pada Tuhan. Amin. Apabila kita buat LG, kita buat barbecue semua, ya, seperti yang kami buat dengan Ali, itu adalah unit dan kumpul sendiri. Oh Ali, tidak ada dari HQ, tidak ada dari gereja induk. LG berkumpul, bawa makanan, kita fellowship, kita memuji bersama, menyembah Tuhan. Kalau tak ada gitar, kita kumpul duit, kita beli gitar, okay? Dan kita boleh main gitar bersama, memuji Tuhan, memasak bersama, seorang bawa lawak ini, seorang bawa lawak itu, seorang bawa pot blessing ini, dari semuanya ada. Amin. Haleluya.
Dan kita tak terima dari pastor. Kita tak terima daripada orang lain. Karena seperti saya kata, Tuhan yang menyediakan. Amin. Katakan sebelah kita, Tuhan menyediakan. Oleh itu, kita berilah seperti yang firman Tuhan kata, persepuluhan kita dan juga persembahan khusus kita. Okey, yang kedua ialah memberi dengan percaya. Memberi dengan percaya. Ayat 9, keras ni. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah penaraan supaya ada penyediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan mengherdekkan bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. So, seperti saya kata tadi, yang pertama tu kita memberi supaya ada persediaan. Seperti saya kata tadi, persediaan air, elektrik, semua inilah kan. Dan yang kedua tu ialah ujilah aku, firman Tuhan kata. Adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit? Tuhan dah buka tingkap-tingkap langit bagi kita. Saya percaya Tuhan sudah buka tingkap-tingkap langit bagi saya untuk ditemu duga, dapat kerja, dapat training dari cikgu. Dah tu jadi cikgu lah aku. Jadi Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Kan? Dan saya percaya Tuhan juga buka tingkap-tingkap langit kita untuk naik pangkat. Ya? Tuhan buka tingkap-tingkap langit ini untuk anda temu duga, dapat kerja, ya? Peluang kerja sana, peluang kerja sini. Tuhan yang buka tingkap-tingkap langit ini. Amin. Haleluya. Kalau kamu kata saya paling bijak di dunia, saya layak untuk kerja ni, itu dah salah, kan? Ada lagi yang pandai kan di dunia ini. Tapi Tuhan yang buka tingkap-tingkap langit. Kata orang sebelah, Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Jangan khawatir. Kalau ada yang belum nampak lagi tingkap dia terbuka, percayalah, amin. Katakan orang sebelah, percaya pada Tuhan. Haleluya. Okay. Tidak semua juga tingkap-tingkap itu masih terbuka, masih belum nampak tingkap lagi. Okay, tapi percaya pada Tuhan. Amin. Kalau kita setia, kita setia pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Karena ini bukan saya sebut. Firman Tuhan yang berbicara. Amin. Dan sekarang kamu dengar, buat Tuhan yang buka tingkap-tingkap langit ini. Tuhan akan buka peluang bisnes. Amin. Tuhan akan buka peluang untuk temu duga, kerja dan sebagainya. Tuhan adalah sumber segalanya. Haleluya. Dan Tuhan juga pada masa yang sama boleh beri, boleh buka tingkap, boleh tutup balik. Tuhan juga boleh tutup balik, jangan lupa. Apabila dia beri, lepas tu kita tidak setia, Tuhan tutup balik tingkap. Lalu kita tak nampak apa-apa. Macam gelaplah sekarang. Tak tahu hujan ke panas ke di luar. Okay? Jadi Tuhan juga boleh tutup balik. Dia boleh buka, dia boleh tutup balik. Yang penting kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Jadi dalam Nehemia 13 ayat 10, Nehemia mendapati sumbangan-sumbangan untuk orang Lewi tidak pernah diberi. Oleh itu orang Lewi ni lari. Lari ke mana? Pergi ke ladang-ladang. Masing-masing lari ke ladang-ladang. Bayangkan, kamu dapat bayangkan lah, Lewi kita adalah orang yang bermain muzik ni. Bayangkan kalau mereka ni tidak diberi sumbangan. Kalau mereka ni tak bekerja lah. Macam mana mereka nak hidup? Macam mana mereka nak bayar rumah? Ataupun nak menyiara anak-anak mereka? Mestilah mereka lari. Tengok, masing-masing lari ke ladangnya. Jadi sehinggalah Nehemia ini menyesali para penguasa, katanya mengapa rumah Tuhan ini dibiar saja. Karena kalau orang Lewi ini tidak berada di atas pentas ni, tidak ada yang akan memimpin lagu. Kan? Kamu tanya adalah kan? Kalau grup Lewi ini yang menyembah Tuhan ni lari kerana tak diberi sumbangan ni. Yalah, macam mana nak hidup? Kan? Tapi Nehemia tersedar, dia kumpul balik sumbangan-sumbangan. Dan dia kumpul balik orang Lewi, datang, nanti saya bagi gaji. Nanti saya bagi bantu untuk keluarga-keluarga anda. Itu barulah rumah Allah itu kembali meriah. Amin. Haleluya. Inilah satu contoh ilustrasi Nehemia ayat 13 ini.
Okay? Jadi sumbangan itu sangat penting. Okay? Pemberian itu sangat penting untuk menyokong pembangunan rumah Tuhan. Bukan saja di Spero, tapi misi kita yang akan kita adakan pada bulan apa, Miss? Audisi. Borneo Audisi bulan 10 Borneo Audisi bulan 10. So kita akan pergi Sekerang, kita akan pergi Kubal, kita akan pergi Sibu. Mana lagi? Kita mungkin akan pergi Kapit. Jadi semua itu adalah sumbangan. Kan? Semua itu adalah pemberian. Itulah koleksi kita. Amin. Jadi pembangunan rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan akan semakin dibesarkan apabila kita percaya pada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7. Tak ada. Tak ada. Next. Oh, tak ada. Okey, saya tambah. 2 Korintus 9 ayat 7. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu supaya kamu sentiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Lukas 6 ayat 38, tambah, Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberikan. Suatu tekanan yang baik dan dipadatkan, digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limbamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Okay? Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahawa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus bahawa Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Orang yang memberi ini kita boleh panggil dia yang berbahagia, kan? YB, yang berbahagia, kerana ada memberi. Dia kata, oleh itu dia YB adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Okay? Dalam Ulangan 15 ayat 10, haruslah engkau memberi kepadanya dengan kelimpahan dan jangan hatimu berduka cita. Apabila engkau memberi kepadanya, kerana hal itu Tuhan Allahmu memberkati engkau dan segala pekerjaanmu dalam segala urusanmu. Amin. Jadi ada satu cerita tentang ibu nak ajar anak dia untuk memberi. Kan kita selalu tengok budak-budak datang beri kan. Jadi ibu ni dia bagi dua wang lah. Satu 50 sen, satu RM1. Okay. Jadi anak kecil ni apabila dia datang, dia nak, suatu ibu dia kata, okay, terpulang pada kamu nak bagi 50 sen ke atau nak bagi RM1. Jadi selepas ni anak ni dengar apa yang dikata oleh pastor, iaitu untuk memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Satu dia dapat idea lah, bukan dengan paksaan, mesti dengan sukacita. Jadi kamu dapat jangka apakah yang akan diberi oleh anak kecil ni? 50 sen ke RM1? Apa dia beri? 50 sen ke RM1? Sen? Oh, sen lah. So, betul lah dia bagi 50 sen. Okay? Sebab dia kata kalau dia bagi RM1, dia akan beri macam rasa terpaksa. Kerana 50 sen yang tinggal tak cukup untuk beli aiskrim. Kan aiskrim RM1 tau. Mau cek ke sana RM1, RM1.50, RM2 aiskrim. Jadi, apabila dia bagi 50 sen tu, dia beri dengan sukacita lah tu. Okay. Dia tak, maksudnya RM1 yang ada tu boleh dia berguna untuk aiskrim. Okay. Jadi moralnya di sini ialah kadang-kala kita beri yang sedikit supaya kita dapat memuaskan kehendak kita yang lain. Mother Teresa kata, kalau kita tidak memberi bahagian yang kita tidak, kalau kita beri bahagian yang kita tidak perlukan, sama seperti tidak memberi langsung. Wah, ini keras kan? Keras ke? Kalau kita memberi bahagian yang kita tidak perlukan adalah sama seperti kita tidak memberi langsung. Maksudnya kita cuma bagi yang lebih-lebih je kepada Tuhan ataupun orang lain. Jadi kita nak beri, kita harus rasa pemberian kita itu, barulah kita dapat memberi dengan bersyukur. Amin. Bukan kita memberi lebihan saja. Okay? Tapi kalau kita nak beri, kita beri hingga kita terasa akan kehilangan duit itu. Baru kita bersyukur. Okay? Kita seperti janda yang miskin itu memberi daripada kekurangan. Amin.
Okay, bukan saja kewangan, mungkin tenaga dan masa kita. Ada orang begitu sibuk, tetapi dia masih juga melayani Tuhan. Okay, ada yang sakit, tapi masih juga nak melayani Tuhan, menyembah Tuhan, melayani di dalam gereja Tuhan. Jadi dia sama juga memberi daripada kekurangan. Dan Tuhan hargai dia. Amen. Oleh itu jangan takut kalau kamu sangat sibuk dalam bisnes ataupun kerja atau sebagainya. Tapi kalau ada ruang yang kecil kita guna untuk melayani Tuhan, Tuhan akan dihormati. Amin. Dan Tuhan akan hormati hati kita. Haleluya. Tuhan akan memberkati kita kembali dengan masa dia. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. So yang ketiga, memberi dengan menjadi berkat. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Okay? Kita akan jadi berkat apabila kita memberi. Okay? Bagaimanakah berkat apabila kita memberi pada Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan bukakan peluang bagi kamu. Okay? Apabila kita memberi seperti saya kata, Tuhan akan buka tingkap-tingkap peluang untuk kita. Peluang pekerjaan. Bahkan Tuhan juga boleh seperti yang kedua, mencurahkan berkat padamu. Okay? Tuhan boleh menyembuhkan kita. Apabila kita dah memberi, Tuhan akan lihat kehidupan kita, Tuhan akan memberkati. Dalam 2 Tawarikh 31 ayat 10, adalah cerita tentang sejak, dia kata, 2 Tawarikh 31 ayat 10, sejak persembahan khusus diberikan rumah Tuhan, kami telah makan kenyang-kenyang. Kami telah makan kenyang-kenyang. Namun sisanya masih banyak. Kami dah makan kenyang-kenyang, tapi sisanya sangat banyak lagi. 2 Tawarikh 31 ayat 10. Tuhan mencerahkan berkatnya sehingga kita kok ibarat ngelumpak. Ngelumpak. Tuhan bukan saja cukup dia beri, tapi ngelumpak. Okay? Berkelebihan lah tu. Okay, 3.3. Tuhan melindungi bahagian kita. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15, Ilya datang kepada seorang janda di Sarfat. Ilya ni datang Ilya ni datang ke janda di Sarfat. Dan janda ni dia tak ada cukup tepung, tak cukup minyak di dalam buli-buli dia. Tapi apabila Ilya datang, tepung dalam tempayan dia tu tak habis-habis. Sentiasa ada untuk mereka beberapa hari, beberapa minggu. Dan sama juga minyak di dalam buli itu tak pernah habis. Kamu boleh lihat pada 1 Raja-Raja 17 ayat 15 hingga 16. Apabila Nabi Ilya ke sana, tak habis-habis tepung dah, tak habis-habis minyak dah. Jadi itulah Tuhan akan pelihara dan melindungi apa yang kita miliki apabila kita setia untuk memberi. Amin. Dan yang keempat, Tuhan akan memuliakan kita. Dalam Matius 25 ayat 21, dia kata, kadang engkau setia pada perkara yang kecil, kamu akan terima tanggungjawab yang lebih besar. Okay? Sekarang masukilah dan turutilah kebahagiaan Tuhanmu. Amin.